Okay, minta maaf semua internet cikgu terputus. Cerita apa cikgu? Okay, minta maaf. Alih-alih internet cikgu terputus. Okay, jadi cikgu teruskan. Sampai mana cikgu teruskan tadi? Cikgu minta maaf. Alih-alih cikgu cakap seorang-seorang je rupanya. Ramai nak belajar hari ni sebenarnya. Cikgu je yang tak nak buat kelas ni. Aduh. Apa ni, insyaAllah lepas cikgu cari masa. Kawak semua. Okay, alright. Jadi cikgu teruskan soalan. Tadi kita dah jumpa soalan kita. Tu baru masuk semua. Nak masuk semua. Okay, jadi cikgu teruskan. Okay. Jadi pelajar yang baru ikuti tadi cikgu repeat sekali lalu sekali lalu je ni. Okey, sekarang 8.46 kita tengok masa kita buat Okey. Jadi pelajar ini soalannya. Okey, ini soalan SPM 2019. Pelajar yang tak ada soalan pun boleh lihat di sinilah boleh lihat di sini. Okey, jadi pelajar seperti yang cikgu cakap tadi, siapa nama dia? Zara Enterprise. Okey, bila tahun perekonan dia? 30 September 2019. Okey, cikgu teruskan ya. Okey. Jadi pelajar yang tadi cikgu cakap apa? Kena buat garisan ni. Garisan 3 butiran garis 3 butiran ke 4 butiran garis supaya apa? Tak tersalah ambil nombor Okey. Alright, jadi pelajar kita kejarkan maklumat tambahan. Maklumat tambahan yang pertama kita buat ialah tak lain tak bukan ialah inventory akhir. Inventory akhir akan masuk 2 tempat, satu dalam kos jualan, satu dalam aset rasa. Jadi cikgu dah catatkan dalam kertas jawapan cikgu, satu dalam perdagangan iaitu kos jualan 18150. Dan dalam aset semasa 18150. Okey, selesai. Okey, habis yang pertama. Okey, ada nak tanya soalan? Boleh? Boleh. Boleh? Okey, alright. Seterusnya, kita pergi yang kedua. Mungkin cara cikgu lain cikgu tak conteng soalan kat sini Cikgu terus buat. Fokus kepada maklumat tambahan. Okey, yang berikutnya. Pelajar, maklumat tambahan yang kedua ialah alat tulis. Okey, sebut je alat tulis pelajar pun sama 2 tempat. Okey, alat tulis ni kategori apa pelajar? Alat tulis. Belanja, hasil, aset, liability, equity. Alat tulis. Betul. Alat tulis ialah belanja. Okey, alat tulis ialah belanja. Okey pelajar? Okey pelajar. Jadi alat tulis pelajar, apa kalau dia ada pelarasan seperti ini? Pelajar, inventory akhir alat tulis pelajar. Dalam apa pengiraan dia? Apa formula dia, dalam belanja butiran mesti alat tulis. Tak boleh tulis susut nilai alat tulis, tak boleh. Mesti tulis alat tulis. Alright belajar alat tulis. Ataupun dalam imbangan duga dia tulis apa? Cuba tengok, ada tak alat tulis? Okey, biasa tulis alat tulis je. Tapi 2019 ni yang cikgu nak bincang ni, dia special sikit lah belajar. Dia tulis apa? Cetakan dan alat tulis. Boleh belajar? Cetakan dan alat tulis. Jadi kita gunakan ayat seperti dalam imbangan duga. Okey, cetakan dan alat tulis. Okey, apa konsep dia belajar? Konsep dia ialah alat tulis. Konsep dia dalam belanja ialah awal. Pelajar cikgu bagi tahu alat tulis awal. Tambah beli. Beli alat tulis baru. Tolak dengan apa? Alat tulis akhir. Alat tulis akhir. 12490 ni ialah pada 30 September. Ini adalah alat tulis akhir. Okey, alat tulis awal dekat mana? Awal dekat sini ada tak awal? Alat tulis 1 hari bulan. Ada tak? Ada tak? Tak ada Awal 1 hari bulan tak ada Okey, tak ada awal. Ini 13470 ini yang telah dibeli. Jadi pelajar, awal dia tak ada. Betul, kosong. Tambah beli, berapa beli tadi? Berapa nilai alat tulis? 13470. 13470. Tolak dengan akhir. Berapa akhir? 2490. Okey, bagaimana nak tahu akhir? Awal dia akan sebut alat tulis pada 1 Oktober 2020. Alat tulis pada 1 Januari. Itu awal lah pelajar Okey, pelajar. Cikgu nak beritahu kat sini pelajar. Yang akhir ni alat tulis akhir. Kadang-kadang pelajar dia tak tulis inventory akhir. Kadang-kadang dia tulis apa? Alat tulis belum digunakan. Sama konsep seperti ini. Pelajar cikgu ulang balik. Apa konsep dia tadi? Dia tak kata apa? Ayat yang lain. Alat tulis belum digunakan. Maksudnya itu adalah alat tulis akhir. Boleh belajar? Selesai. Okey. Kedua, nak masuk mana? Mesti 2 kali. Kat mana nak masuk? Belajar respon sekali lagi. Satu lagi nak masuk mana? Masuk mana? Aset semasa. Aset semasa. Betul? Aset semasa. Nak tulis apa dalam aset semasa belajar? Aset semasa nak tulis apa? Inventory alat tulis. Yes, betul. Mesti tulis inventory alat tulis.
Inventory alat tulis. Nak tulis akhir tak? Tak payah. Kita tahu dalam asset masa adalah akhir. Berapa inventory alat tulis? Mesti ambil yang akhir. Berapa yang akhir? 2490. Boleh pelajar? Itu konsep dia untuk tulis alat tulis. Jadi pelajar terus cikgu masukkan dalam jawapan. Okey, dalam jawapan, dalam belanja kita tulis seperti item dalam imbangan duga. Okey, tulis apa? Pelajar Okey, kat sini pelajar sebab cetakan dengan alat tulis dia gabungkan semua. Jadi terus kita masukkan. Okey pelajar, terus masukkan nak tulis apa tu? Cetakan dan alat tulis. Alat tulis punya dua patah-patah Okey, buat kurungan. Jam kerja. Apa jam kerja dia? Tadi awal tak ada, tak boleh tulis lah. Kita tulis 13470. Kalau pelajar nak tulis, pelajar cikgu nak tulis juga supaya takut tersalah kan, takut tak ingat kan. Okey, tulis awal. Kalau ada awal, letakkan awal. Awal tak ada. Jadi tambah beli 13470. Okey, tolak akhir. Berapa akhir tadi? 2490. Okey, tolong cikgu kira. Berapa dapat? Tolong cikgu kira. 10.980. 10980. Betul? Betul. Betul. Okey, alright. Satu markah. Dah dapat. Kali kedua nak tulis apa dalam AS? Tadi cikgu kata AS nak tulis apa? Inventory alat tulis. Okey pelajar, cikgu guna kertas ni sebab cikgu dah gunakan draft pelajar Kertas yang butiran yang selalu dah ada ni, inventory akhir, aktiviti memang dah ada dah. Lepas tu cikgu dah cetak siap. Jadi inventory apa? Alat tulis. Okey, ambil apa? Buat kurungan. Mesti ambil yang akhir saja. Ambil akhir je. Berapa akhir? 2490. Okey, 2490. Okey, selesai. Okey, ada nak tanya setakat ni boleh ikut? Nak tanya terus tanya terus respon. Nak tunggu cikgu berhenti cakap tak berhenti nanti. Okey, cikgu teruskan. Kalau tak ada apa-apa, dah siap? Dah ya? Dah. Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey. Yang kedua. Ni dah unsur kebat dah. Sebut faedah je dah unsur kebat dah. Okey, jadi pelajar lihat. Okey pelajar. Sebut faedah atas pinjaman. Pelajar, cikgu nak tahu dulu. Faedah ni belanja ke hasil? Faedah. Belanja ke hasil? Okey pelajar. Okey. Faedah, sebut faedah ni dia dua-dua. Belanja ada, hasil ada. Jadi pelajar kena hati-hati. Kena tengok. Okey, faedah apa? Kalau dia kata faedah dibayar, belanja. Faedah diterima, hasil. Tetapi soalan ni ada faedah atas pinjaman. Jadi maksudnya apa? Kita pinjam duit dekat bank, bank dah bagi kita duit. Betul? Okey, jadi kita kena bayar interest. Bayar interest. Jadi faedah atas pinjaman ni ialah apa? Dia adalah belanja. Adalah apa? Belanja. Bagus. Bank telah dibayar sehingga 31 Ogos. 31 Ogos. Sedangkan kita punya bila? Sedangkan kita ni berapa? Sampai bila akaun kita? 30 September, betul? 30 September. Kita punya akaun sampai 30 September 2019. Tetapi pinjaman ni telah dibayar sampai bila? 31 Ogos 2019. Betul pelajar? 2019. Okey pelajar. Jadi pelajar maksudnya kita terlebih ke terkurang bayar? Terlebih ke terkurang bayar? Terkurang. Okey. Terkurang berapa lama? Terkurang berapa lama? Sebulan. Okey. Boleh tak kita kirakan? Okey, kita cari dulu. Okey, bagus. Betul. Sebulan. Okey, alright. Jadi pelajar, okey, dekat sini pelajar kena tengok sini Okey, dekat faedah mana ada peratus dia? Okey, peratus dia terletak dekat pinjaman. Nampak tak? 6%. Dia pinjam berapa ribu? Dia pinjam 42,000, dia akan kenakan faedah atas pinjaman ialah 6%. Okey, dekat bawah ni ada juga faedah atas pinjaman. Ini apa ni? Ini adalah faedah pinjaman yang sudah atau telah, bahasa yang senang faham, dah bayar. Pelajar, sudah, telah atau dah bayar. Okey, sekarang pelajar kita tengok. Kita tahu tadi kita punya setahun berapa? Cuba tengok. Berapa setahun? Pinjaman kita 42,000 kali dengan 6%. Berapa pelajar dapat? Cuba pelajar kira. Faedah atas pinjaman yang sebenarnya adalah 42,000 kali dengan 6%. Berapa pelajar dapat?
2,520. 2520. Ini adalah 2520. Ini apa maksudnya? Ini yang sebenar. Atau perkataan lain ni apa? Yang sepatutnya mesti kena bayar. Yang sepatutnya kena bayar. Okey pelajar, ini mesti masuk dalam belanja. Boleh pelajar? Yang terlebih terkurang baru masuk dalam PKK. Yang terlebih terkurang akan masuk dalam PKK. Okey, alright. Jadi pelajar, ini yang sebenar. Okey, sekarang pelajar. Kalau pelajar tengok pelajar tengok betul-betul. Pelajar, yang dah bayar 2310. Yang sepatutnya bayar 2520. Betul pelajar? Jadi terlebih ke terkurang? Terkurang. Sebab tu lah dia belajar. Tadi kita dah tahu dah. Terkurang. Berapa terkurang rasanya? Berapa kurang? Tolong cikgu. 210. Berapa? 210. 210. Jadi 210 yang kena rekod dekat mana? PKK. Kena rekod. Patutnya pelajar kalau ikutkan cara cikgu ngajar, cikgu akan rekod yang rekod 2 kali, ini yang rekod 2 kali. Pelajar. Okey, jadi pelajar kalau dalam akaun pelajar sekali lalu lah, pelajar mana belajar mana-mana akaun, pelajar mana-mana akaun perlu sama. Pelajar, kalau terkurang kita nak tambah ke nak tolak? Tambah. Tambah. Sebab apa? 2310 kita dah bayar. Kita tambah dengan yang terkurang, pelajar akan dapat apa? Pelajar akan dapat yang sebenar. Betul tak pelajar? Betul? Okey. Jadi pelajar 2 kali rekod. Nak rekod kat mana? Okey, yang pertama pelajar rekod yang ini. Ini dekat mana? Belanja. Rekod dekat belanja. Betul pelajar? Okey. Yang kedua, yang terkurang ni pelajar. Yang belum bayar ni. Nak rekod kat mana? AS ke LS? Belanja belum bayar. AS ke LS? Liability semasa. LS. Bagus, liability semasa. Boleh belajar jadi yang ni sebenarnya cikgu dah shortcut dah bagi pelajar yang baru nak belajar. Cikgu macam mana LS, mana AS. Tu nanti ke video cikgu yang detail cikgu ada terangkan. Ramai dah jawab LS. Maksudnya semua dah tahu dah, ramai dah tahu. Okey, jadi pelajar kita terus rekod. Okey, nak tulis apa dalam sini? Okey, dalam belanja nak tulis apa? Ikut ayat dia. Apa dia? Faedah pinjaman belum bayar. Faedah atas pinjaman ke faedah pinjaman? Ikut ayat dia. Faedah atas pinjaman. Atas pinjaman. Okey. Atas pinjaman. Bagus. Okey, kat sini cikgu nak buat 2 jalan kerja. Okey, yang pertama pelajar kita tahu dalam belanja ni, mesti rekod yang sebenar. Cikgu conteng sementara. Nanti depan ni cikgu nak faham. Ada. Okey, macam mana dapatkan yang sebenar? Okey, dah dapatkan sebenar tadi kita dah kira. 42,000 kali 6%. Betul? Dapat berapa tadi? 2520, betul? Okey, 2520. Okey, 2520. Okey, 2520. Okey, satu lagi jalan kerja. Satu lagi cikgu nak buat jalan kerja dua. 2 jalan kerja. Jadi pelajar ikut konsep mana pelajar sesuai. Yang kedua pelajar, asalnya dalam imbangan duga. Berapa dalam imbangan duga tadi? Asalnya dalam imbangan duga faedah atas pinjaman 2310. 2310. Asalnya 2310. Tetapi tak cukup. Sebab tu kena tambah. Tambah berapa tadi? Berapa yang tak cukup? 210. 210. Dapat juga 2510. Sama. Kat sini, kalau pelajar guna formula yang kedua, pelajar tak risau. Tak risau apa? Pelajar dah tahu. Yang belakang ni akan rekod 2 kali. Bagi pelajar yang tak cekap, kadang-kadang elakkan careless, jangan ingat. Yang kalau terlebih terkurang, yang belakang tu, yang tambah tolak tu yang rekod 2 kali dekat PKK. Pelajar kalau pelajar yang buat jalan kerja seperti yang atas ni, yang atas ni 42,000 kali 6%, cikgu risau kali kedua nanti pelajar rekod apa? 2520 kali kedua. Tu cikgu risau. Bukan 52520 yang rekod 2 kali. Yang rekod 2 kali lah apa? Yang terlebih, yang terkurang yang rekod 2 kali. Okey, jadi jelas kat sini. Ni adalah terkurang. Jadi belanja belum bayar tadi masuk mana? LS. Tulis apa? Faedah atas pinjaman. Apa belakang dia? Belum bayar. Okey, ini adalah nama panjang. Sebenarnya dia adalah belanja belum bayar. Sama je. Okey, berapa nilai dia? LS semua kotak pertama. Bukan 2510. Berapa yang terkurang? 210. Itu yang terkurang. Yang belum bayar ialah 210. Bukan 2520. Jadi kena ingat tu.
Pelajar guna jalan kerja yang pertama ni, yang selalu careless ni, kali kedua. Tu je cikgu risau. Yang penting, dalam belanja dengan hasil, mesti rekod yang sebenar. Yang dalam ASLS, rekodkan yang lebih bayar, terlebih bayar, terkurang bayar. Tu kena ingat. Okey, selesai. Ini cikgu padam. Okey, habis. Okey, siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya tak? Tak ada, cikgu teruskan. Kalau itu inventory alat tulis sahaja alat tulis betul. Alat tulis dekat mana? Aset semasa. Ya. Ada aset semasa tak boleh. Mesti bermula dengan inventory. Inventory alat tulis. Alat tulis saja salah. Sebab apa? Alat tulis saja dikreditkan sebagai belanja. Okay? Inventory itu yang menunjukkan dia aset semasa. Okay? Okay. Boleh? Okay, alright. Okay, alright. Jilin. Gambar Amoy cantik tapi suara lelaki pula. Kejut saya. Okay. Alright. Okay, jadi kita teruskan. Okay, berikutnya. Okay. Okay, maklumat tambahan. Yang berikutnya, insurans. Okay, pelajar. Insurans. Sebut je insurans. Insurans yang dibayar adalah termasuk insurans bangunan untuk 12 bulan. 12 bulan bersamaan dengan apa? Setahun. Betul pelajar? Sehingga 31 Disember. Pelajar nampak tak? Sehingga 31 Disember. Akaun kita tutup sampai bila akaun kita? Akaun kita ialah 30 September. 30 September. Kita dah bayar insurans sampai Disember. Jadi menunjukkan terlebih ke terkurang? Terlebih. Okey, berapa bulan terlebih? Berapa bulan terlebih? Berapa bulan terlebih? 30 September hingga 31. 3 bulan. Okey, jadi 30 September jangan kira. September bulan 9, start bulan Oktober. 10, 11, 12. Berapa bulan? 3 bulan. Jadi isu kat sini ialah terlebih 3 bulan. Terlebih 3 bulan. Terlebih 3 bulan. Terlebih insurans dalam akaun ini kategori apa? Belanja. Belanja. Jadi kena ingat. Betul? Okey, sekarang pelajar. Pelajar kena ingat, dalam insurans pelajar biasanya insurans mesti prabayar, mesti terlebih. Kita dah tahu dah, tengok baca dah tahu dah. Bila pelajar, okey, sekarang pelajar dah kena pasti 3 bulan. Okey. Kata dia pelajar yang dia bayar tu insurans ada banyak, insurans kenderaan, insurans nyawa, insurans apa, insurans pekerja, insurans kebakaran. Banyak, tapi pelajar kat sini insurans yang dimasukkan, dia pecahkan. Yang terlebih hanya insurans yang bernilai 660 saja. Yang bernilai berapa? 660 saja. Boleh tak carikan nilai insurans? Boleh tak? Berapa nilai dia? 660 ni kau boleh tak cari untuk 3 bulan? Boleh tak cari 3 bulan? 660 ni untuk setahun, untuk 12 bulan. Bagi dengan 12. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 55. Tak dengar lah. Berapa? 55. 55. Sekarang terlebih 3 bulan kali dengan 3. Berapa dapat? 165. Apa tu 165? 165 ini adalah terlebih. Terlebih. Dalam akaun, dalam belanja, terlebih dipanggil apa? Prabayar. Prabayar. Okey, sekarang 165 yang terlebih. Jadi 165 yang kena rekod 2 kali. 165 yang kena rekod 2 kali. Faham pelajar? Bukan 660 rekod 2 kali. 165 yang terlebih terkurang yang rekod 2 kali. Okey. Jadi kita belajar faedah tadi terkurang tambah. Ini terlebih. Terlebih nak tambah ke nak tolak? Tolak. Okey, bagus. Okey, terus masukkan dalam belanja. Nak tulis apa? Insurans. Okey, mesti ambil dalam imbangan duga. Berapa dalam imbangan duga? Cuba tengok dalam imbangan duga. Ada tak insurans? Okey. Okey, yang ada soalan tak apa. Yang tak ada soalan, cikgu tunjukkan. Okey, yang ini cikgu nak highlightkan. Kita dah guna, cikgu nak highlightkan. Lepas ni tak nak guna lagi insurans. Insurans kat sini ialah 1930. Jadi kita masukkan 1930. Boleh? 1930. Yang asalnya 1930 sekarang tolak sebab terlebih. Berapa yang terlebih tadi yang kita catat? Cikgu tak apa, cikgu tunjukkan. Yang terlebih lagi tadi ialah 165. 165. Jadi tolak 165. Belajar. Okey, cikgu tanya soalan cepu emas. Kenapa tolak? Sebab dia terlebih bayar. Bagus, sebab dia terlebih. Itu je isu dia. Jadi nak rekod 2 kali nanti dalam PKK 165 yang rekod 2 kali. Okey, pelajar, berapa nilai dia? Tolong cikgu kira. 1765. 1765. Okey. Sekarang pelajar, insurans belanja. Belanja terlebih. Belanja terlebih dipanggil prabayar. Jadi AS ke LS? Belanja prabayar.
AS. AS. Okey, masukkan dalam AS. Nak tulis apa? Insurans Prabaya. Okey, berapa Prabaya? 1765 ke, 1930 ke, 165? 165. Ingat, yang terlebih, yang terkurang tu yang akan rekod dalam AS atau LS. Yang dalam belanja mesti yang sebenar. Okey? Alright. Yang sepatutnya. Okey, selesai. Ada pertanyaan tak sekarang? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh Okey, alright. Boleh. Jadi cikgu teruskan. Berikutnya, okey, ini ni unsur kebat lah. Ini unsur kebat. Pelajar tak pernah lagi keluar kat mana-mana ni okey, jadi pelajar kita tengok yang ni. Okey. Jualan termasuk 3480 diterima untuk kerja-kerja yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2019. Okey, pelajar. Ni apa maksudnya, pelajar? Pelajar tenungkan soalan betul-betul, baca ni apa maksud dia sebenarnya. Saya nak baca dari sudut pemahaman pelajar. Apa rasanya? Respon sikit. Rasanya kenapa? Bahasa yang senang faham je, pelajar sebut je. Kenapa ni sebenarnya? Kita tengok sini jualan. Okey, jualan. Okey. Lepas tu sini ada Oktober. Oktober ni menunjukkan dalam tempoh perekonomian ke di luar perekonomian? Di luar. Di luar. Kalau di luar dianggap sebagai apa ni? Terlebih. Bagus, terlebih. Terlebih berapa? Terlebih sebulan. Lebih berapa? Ni ada pengganggu-pengganggu ni yang cikgu ni. Harapkan lepas ni dia tak ganggu lah. Okey, alright. Jadi pelajar terlebih jadi kena tolak. Apa yang kena tolak? Apa yang kena tolak? Jualan yang kena tolak. Jualan tolak. Jarang-jarang berlaku pelajar kita jual ni, jual untuk bulan depan. Jarang-jarang berlaku, betul tak pelajar? Tapi pelajar, ini bukan jualan dia pelajar. Dia dah termasuk jualan yang maksudnya pelajar. Bulan Oktober pelajar, dia dah termasuk untuk kiraan pada bulan September. Betul pelajar? Jadi nak kena buat apa? Kena keluarkan. Kena keluarkan. Okey. Biasa jualan ni untuk jualan barang niaga. Betul tak pelajar? Betul. Jualan barang apa semua kan? Terlebih. Tapi dia kata apa ni? Untuk kerja-kerja apa ni? Kerja-kerja yang akan dilakukan. Dia tak sebut kerja apa pun. Betul tak pelajar? Okey pelajar. Kali kedua tadi nak rekod tu bermasalah. Okey. Jadi pelajar kena tahu konsep je. Terlebih 3480. Okey. Sekarang nak tambah ke nak tolak dalam hasil? Jualan adalah hasil. Tolak. Okey, tolak. Dalam kat hasil kena tolak. Okey, tolak 3480. Okey, sekarang pelajar hasil terlebih. Hasil terlebih dipanggil hasil apa pelajar? Kalau hasil terlebih. Belum terperoleh. Hasil belum terperoleh. Jadi AS ke LS? Hasil belum terperoleh. AS ke LS? LS. LS. Okey pelajar. Jadi pelajar, yang ini pelajar, kita dalam LS kita tak boleh tulis jualan. Sebab jualan ni tak boleh terlebih sepatutnya. Tahu pelajar? Dia adalah kerja-kerja yang akan dilakukan. Ni kita tak tahu butiran apa. Jadi pelajar untuk soalan ni skemanya memang dituliskan sebagai hasil belum terperoleh. Tulis jualan belum terperoleh, salah. Boleh pelajar? Sepatutnya jualan tak boleh masuk sebagai terlebih. Boleh pelajar Tapi dia kata ini termasuk kerja-kerja ni. Tapi kerja-kerja tak nyatakan sebagai butiran apa. Jadi pelajar kita nak tulis apa nanti? Kita akan tulis hasil belum terperoleh. Berapa yang terlebih? Berapa terlebih? 3480. Boleh pelajar? 3480. Okey, jadi pelajar kita tengok jualan. Berapa nilai jualan kita? Mana jualan? Cikgu nak tengok jualan. Sebenarnya pelajar, cikgu tak buat kelas lama. Sebenarnya cikgunya mata ni pelajar. Tak boleh tengok komputer lama-lama lagi dah. Pelajar cikgu ada masalah mata ni. Okey, jap. Kita tengok mana jualan. Ada tak ada jualan kat sini? Ada? Ada. Okey, jadi pelajar tengok sini jualan. 198,500. 198,500. Jadi 198,500 ni nilai dia rupanya ada yang dah jualan yang untuk bulan depan. Terlebih. Jadi nak buat apa? Tambah ke tolak? Tolak. Okey, ingat jualan. Okey, jadi jualan dekat mana? Jualan dekat atas sekali jualan. Okey, cikgu buat jalan kerja. Okey, berapa jualan tadi? Jualan kita berapa tadi jualan kita? Cikgu tengokkan soalan cikgu. 198. Mesti yang asal dulu. Tolak dengan terlebih. Berapa terlebih? 3480. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. Jualan biasa letak kotak tiga. 195,020. 195,020. Betul? Okey. Betul. Okey, sekali lagi. Cikgu kata tadi, jualan adalah hasil. Ingat jualan adalah hasil. Hasil terlebih dekat mana? AS ke LS?
LS. Okey, jualan. Okey, biasa sepatutnya belajar kalau butiran-butiran lain kita akan tulis jualan belum terperoleh. Tapi tadi jualan tadi tu dia bukan kategori jualan sebenarnya. Dia adalah kerja-kerja. Tapi dah termasuk dalam jualan. Jadi kat sini dia tak nyatakan untuk apa. Takkan nak tulis kerja-kerja. Kan? Jadi kita lebih elok kita tulis apa? Hasil saja. Hasil apa? Belum terperoleh. Ni special sikit pelajar Okey, berapa nilai tadi? Berapa yang belum terperoleh? Berapa yang terlebih sebenarnya? 3480. Okay, ingat pelajar, yang kalau kita buat jalan kerja ini ingat, yang tambah tolak ni yang akan rekod dua kali. Untuk belanja dan hasil. Jadi pelajar kena ingat yang terlebih terkurang yang akan masuk dalam AS atau LS. Okey, selesai. Okay, ada nak tanya? Cikgu, kenapa hasil ini masuk LS? Belum terperoleh hasil? Masuk LS. Masuk Kenapa? hasil. Memang hasil belum terperoleh masuk LS. Okey, pelajar kena faham konsep ni sekejap. Cikgu contoh sekejap. Okey, sebenarnya dalam belanja dengan hasil, cikgu ada buat video khas tau untuk awak nak faham kat situ. Pelajar. Satu pelajar, dia adalah hasil dia pelajar. Hasil tu sepatutnya kita tak dapat duit pelajar, tapi kita dah dapat duit dulu. Maksudnya apa pelajar? Dia masuk liability. Liability tu apa maksudnya? Hutang. Kita berhutang dengan orang. Belum tentu lagi pelajar, faham tak? Jadi sepatutnya kita tak boleh terima lagi, tapi kita dah terima. Maksudnya sebenarnya kita berhutang dengan dia. Okay? Alright. Jadi pelajar, ini pelajar. Sekali lalu pelajar. Kalau pelajar nak faham betul-betul ni pelajar, AS ke LS, pelajar kena faham konsep ni dulu. AS, LS. Ingat tak sebelum ni cikgu pernah buat video pelajar, belanja, atas ialah belanja, bawah ialah hasil. Okey, sama ada pelajar nak tahu maksud ke apa ke, pelajar tengok ni dulu Okey, jadi pelajar cikgu buat apa? Selalu cikgu suka buat anak panah. Okey, cikgu suka buat anak panah dekat AS. Okey, ini terlebih. Terlebih. Okey, bila cikgu ingat terlebih kat sini, cikgu akan ingat semua tempat. Kenapa cikgu terbalik-terbalikkan je? AS, LS cikgu terbalikkan, terkurang. Okey, alright. Boleh? Okey, terkurang. Okey, jadi tengok. Okey, lepas tu ini terlebih. Ini terkurang. Okey. Belanja, tu hilang tulisan cikgu. Okey, belanja, kalau dalam belanja, kalau terlebih dipanggil apa? Prabayar. Kalau dalam belanja dalam LS dipanggil apa? Belum bayar. Betul? Okey, kalau hasil terkurang dipanggil apa? Belum terima. Belum terima. Pelajar Okey, dalam hasil kalau terlebih dipanggil apa? Belum terperoleh. Saya rasa pelajar confuse dekat belum ni. Pelajar ingat belum je mesti terkurang. Tak. Pelajar bagi hasil awak kena ingat. Dua-dua depan dia belum. Belum terima terkurang. Belum terperoleh adalah terlebih. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab tu hasil terlebih tadi kita akan masuk mana? LS. Kita akan masuk LS. Okey, LS. Okey? Alright. Jadi cikgu teruskan. Okay, tengok balik jawapan tadi. Okey, boleh tak? Hasil belum terperoleh. Okey? Ada nak tanya? Boleh ikut? Boleh? Okey, alright. Okay, dah boleh Kalau nak tanya, tanya je. Tak apa. Kalau rasa nak tanya, tanya. Jangan malu-malu. Cikgu cubalah bukan cikgunya perfect sangat, tapi cikgu cuba bantu pelajar. Okey, kita kejar maklumat taman. Jadi pelajar maklumat taman tadi pelajar kita dah buat dah. Tadi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 pelajar dah 10 markah dah dekat sini. Kalau pelajar conteng soalan ni masih lagi. Kalau soalan tu susah termenung belajar lagi kat sini kan. Masih tak buat-buat. Tadi kita dah sebahagian kita dah buat. Lepas tu pelajar kena draft kan. Okey pelajar habis. Yang berikutnya. Okey, susut nilai. Susut nilai dikenakan ke atas hartanah, logi dan mesin. Pelajar lain sikit pelajar. Ini unik sikit soalan ni. Lepas tu cikgu nak bincangkan. Biasa soalan tulis apa? Kelengkapan. Biasa soalan tulis kenderaan, tulis perabot, betul. Tapi soalan ini panjang sikit. Susut nilai dikenakan ke atas hartanah, logi dan mesin menggunakan kaedah penilaian semula. Pelajar, kaedah susut nilai ada berapa kaedah penilaian semula? Pelajar, ada berapa kaedah susut nilai? Tahu tak kaedah susut nilai? Cikgu sekali lalu repeat je. Apa dia? Yang pertama. Apa dia? Yang pertama. Atas kos ataupun dipanggil sebagai garis lurus. Betul? Atas kos ataupun dikenali sebagai garis lurus. Okey, yang kedua? Apa dia? Kaedah baki berkurangan. Baki berkurangan. Bagus, baki berkurangan. Dan yang ketiga, kaedah apa? Garis lurus. Bukan garis lurus. Yang ketiga ialah penilaian semula.
Okey, apa formula penilaian semula? Apa formula penilaian semula? Formula dia. Kalau garis lurus, kos kali dengan peratus. Kalau kaedah baki berkurangan, kos minus susut nilai terkumpul kali dengan peratus. Kalau penilaian semula, apa dia? Kos tambah dengan apa? Beli aset baru. Aset baru tambah dengan aset baru. Pelajar ini saya gunakan bahasa yang senang faham lah. Kos ni pelajar aset pada awal tahun. Saya tulis awal lah. Aset awal. Aset awal 1 hari bulan. Tambah dengan apa? Aset baru. Ataupun aset yang baru beli. Okay. Alright. Tolak dengan apa? Aset apa? Aset akhir. Akhir berapa bulan? 30. Akhir 30 hari bulan. 30 atau 31 hari bulan. Itu formula dia. Okay. Jadi pelajar cuba lihat dekat soalan. Cuba lihat dekat soalan. Ada tak aset awal? Ada tak? Ada tak kat sini? Ada perkataan hartanah. Ada? Ada ni. Okay, ni hartanah ni. Okay, dinilai harga dia pada tahun 2018 238,650. Betul pelajar? Okay, ni nilai dia. Boleh pelajar Okay, awal jadi ini yang dia dinilai lah. Ini aset lama lah Okay, jadi aset baru yang baru beli tak ada ni. 1 Oktober ni kira baru lah. Sebab perakaunan dia sampai 30 September 2019. Betul lah pelajar? Okay, awal dia ini yang baru dia lah. Sama lah pelajar Awal dengan baru dia sama. Jadi 238,650. Jadi pelajar sekali lalu spontan kita kira. Ya, okay, yang dia bagi ni apa ni? Pada 30 September. Nilai dia apa? Nilai dia berapa akhir? 230,300. Betul pelajar? Okey pelajar. Jadi pelajar awal tadi awal bulan kan? Awal tahun kan? Okey, berapa nilai dia tadi? Berapa nilai dia? 238 berapa? 650, betul? Okey, tambah beli, ada baru beli tak? Dia sebut kat sini. Tak ada kan? Tak ada. Tolak akhir. Berapa akhir? 230,300. Okey, berapa pelajar dapat susut nilai dia? 8350. 8350. Itu adalah aset dia. 8350. Okey, boleh tak pelajar? 8350. Itu adalah susut nilai. Sebut susut nilai mesti rekod dekat mana? Sebut susut nilai 8350 ni mesti rekod 2 kali. Dekat mana nak rekod? Belanja. Dalam belanja, sekali lagi dekat mana? Aset bukan semasa. Betul? Dalam belanja mesti tulis apa dalam belanja? Mesti tulis susut nilai. Jadi cikgu terus tulis lah. Terus tulis. Belajar terus tulis. Okey, nak tulis apa dalam belanja? Terus tulis apa? Susut nilai. Dalam belanja susut nilai. Okey, susut nilai apa tu? Hartanah, pelajar tak boleh tulis singkat-singkat. Tak boleh, kena tulis penuh. Hartanah, logi dan mesin. Okey, cikgu tak cukup ruang, cikgu nak buat 2 kolom. Okey. Tadi pelajar, jawapan dia, kesimpulan dia terus dipendekkan 238,650. Betul tak? 238,650, betul tak? Cikgu ingat lupa. Betul tak? 238,650. Tolak dengan berapa? Akhir. Tolak dengan 230,300. 230,300. Tolak dengan 230. Berapa nilai dia? 300. Okey, berapa pelajar dapat? Berapa dah dia? 83. Jadi berapa? 8350. Okey, 8350. Selesai. 8350. Okey, habis. Mesti susut nilai. Bukan susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul itu dalam ABS. Jangan salah. Jangan salah. Jadi pelajar ingat semua susut nilai dalam sini, dalam belanja mesti formula. Mesti formula. Dan juga yang dalam sini adalah susut nilai apa? Susut nilai untuk tahun semasa saja. Tahun semasa. Tahun semasa ni kita buat 2019 je. Tu kena tahu. Right? Okey, selesai. Ni catatan. Okey, catatan sekali lalu. Okey, berikutnya nak masuk ke mana? Masuk dalam aset bukan semasa. Nak tulis apa? Apa butiran dia? Tolong cikgu, apa butiran dia? Susut nilai terkumpul. Tak boleh. Sini mesti tulis hartanah, logi. Ni unik lah. Ni unik soalan ni. Dia buat macam ni pula. Okey, berapa harga kos tadi? Harga asal dia berapa? Harga asal dia? 238,650. Okey, tolak susut nilai tadi. Susut nilai dia untuk tahun ni je. Sebab apa? Dia memang baru ada pada 1 Oktober tahun lepas. Betul?
Okey, jadi pelajar berapa nilai dia tadi susun nilai? 8350. Okey, tolakkan. Dapat nilai buku. Berapa nilai buku? 230300. Okey, itu nilai buku. Maksudnya nilai pada akhir tahun, nilai aset dia adalah 230300. Okey, beza kalau kaedah garis lurus, kaedah baki kurangan, beza konsep dia. Kena ingat, itu konsep beza. Okey, selesai. Okey, ada siapa lagi nak tanya? Cikgu dah tunjukkan, nampak tak jawapan cikgu ni? Sekejap Jelas cikgu. Jelas Okey, alright. Yes. Boleh tulisan cikgu comot sikit lah harap-harap boleh baca lah tulisan cikgu ni. Okey. Alright, jadi seterusnya. Cikgu nak terus, kita pergi maklumat tambah berikutnya pada maklumat tambah nombor 6. Pada 1 Disember 2018, menerima tunai 1650 daripada akaun belum terima yang hutangnya telah menjadi lapuk pada 30 September 2018. Okey pelajar, apa ni sebenarnya? Apa benda ni sebenarnya? Dia cerita nombor 6 ni. Pelajar, mengenai apa ni sebenarnya? Hutang lapuk. Hutang lapuk. Lagi? Yang lain? Hutang lapuk terpulih. ABT. Hutang lapuk ke hutang lapuk terpulih? Hutang lapuk terpulih. Yes, ini adalah cerita hutang lapuk terpulih. Kalau apa beza hutang lapuk dan hutang lapuk terpulih? Hutang lapuk adalah customer yang tak boleh bayar. Hutang lapuk terpulih, apa dia hutang lapuk terpulih? Yang dulu tak boleh bayar, sekarang dia nak bayar. Faham tak ayat itu? Hutang lapuk ialah customer yang tak boleh bayar. Mungkin dia sakit, mungkin hilang kerjaan, mungkin dia cacat, mungkin dia meninggal dunia, tak boleh bayar hutang lapuk. Bayar? Okey, hutang lapuk terpulih apa? Yang dulu dia tak boleh bayar, sekian lama dia tak boleh bayar, sekarang dia nak bayar hutang dia. Faham pelajar? Jadi bila dia nak bayar hutang dia pelajar, dia adalah hutang lapuk terpulih, bukan hutang lapuk. Faham pelajar? Hutang lapuk. Jadi jawapan dia adalah apa? Hutang lapuk terpulih, hutang lapuk terpulih akan bertambah. Berapa bertambah? 1650. Okey, satu lagi. Ini satu. Okey, yang kedua. Mana rekod? Apa kesan dia? Yang kedua. Apa kedua? Apa kesan dia yang kedua? ABT. Apa kesan ABT? Bertambah. ABT akan bertambah. Bagus pelajar. Pelajar tulis ABT, lepas tu pelajar tanda pangkah. Kenapa? Salah. Ramai pelajar buat macam tu. Ramai. 10 orang, 9 orang buat tulis ABT. ABT salah. Kalau sebut hutang lapuk terpulih, pelajar kita dapat duit. Dapat duit dalam bentuk apa tu? Tunai. Nampak? Tunai. Jadi tunai yang bertambah. Tunai akan bertambah. Tak ada kaitan dengan ABT. Sebab apa pelajar? Nama dia semasa berlakunya hutang lapuk, kita dah tolak ABT. Ingat lagi tak? Kalau hutang lapuk bertambah, ABT berkurang. Betul tak pelajar? Pelajar, cikgu ulang balik. Kalau kalau berlaku hutang lapuk bertambah, ABT berkurang. Betul tak? Betul. Maksudnya apa ABT berkurang? ABT berkurang apa? Kita dah keluarkan nama dia. Sebelum ni, dia tak boleh bayar hutang. Kita dah keluarkan nama dia, nama ABT. Pelajar, jadi dia bukan pelanggan kita dah. Lepas ni, kalau dia nak pinjam lagi dengan kita nak bagi lagi tak? Dulu, 5 tahun dia hilang, tak bayar. Sekarang, kalau dia hutang lagi, kita nak bagi lagi tak? Tak mau. Tak maulah pelajar. Tak maulah. Nanti dia hilang lagi, susah kita. Pelajar, sebab tu kita dah keluarkan nama dia sebagai ABT. Pelajar, jadi nak buat apa? Tambah tunai. Sebab apa? Kita dapat duit daripada dia. Okey, faham? Boleh? Okey, cikgu simpulkan. Okey, buat note sikit. Cikgu simpulkan. Kalau hutang lapuk beza Hutang lapuk bertambah, ABT berkurang. Right? Hutang lapuk terpulih hasil bertambah. Lagi apa? Tunai atau bank akan bertambah. Boleh? Tu kena ingat. Faham pelajar Okey, selesai. Buat note sendiri Okey, jadi pelajar seterusnya. Cikgu terus masukkan jawapan. Okey, apa dah jawapan kita tadi? Hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih belanja ke hasil? Hasil. Okey, jadi masuk sini. Hutang lapuk terpulih. Okey, sebelum ni ada tak dalam soalan? Hutang lapuk terpulih ada tak dalam soalan? Hutang lapuk terpulih ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi tak ada, cikgu nak tulis apa kalau tak ada? Tak ada, cikgu nak asal sini, cikgu nak tulis kosong. Tambah. Tambah berapa tadi? Hutang lapuk terpulih? 1650.
Jadi berapa dapat nilai dia? 1650. Boleh pelajar? 1650. Okey, sekali lagi. Nak masuk mana? Tadi dia bayar dengan apa? Tunai. Okey, ada tak soalan dekat tunai? Kita tengok tunai. Sekejap alamak, cikgu ni hilang. Tunai, mana tunai? Tunai, ada tunai. Okey, cikgu highlightkan. Jadi yang kuning-kuning yang cikgu highlight ni lepas ni tak nak masuk lagi dah. Tunai sebelum ni 250. Dapat duit, sekarang tambah. Tunai bertambah. Jadi tunai bertambah. Jadi cikgu masukkan tunai adalah apa? Aset semasa. Okey, berapa nilai tunai tadi? Berapa nilai dia ingat lagi tak tadi tunai? 250. Tambah dengan berapa? 1650. Okey, tolong cikgu kira. Berapa dapat? 1900. Betul tak? Betul. Okey, selesai. 1900 selesai. Okey, habis selesai. Okey, berikutnya. Okey, boleh faham tak ni? Faham. Okey, alright. Okey, kalau tak faham tanya tak faham tanya. Okey, berikutnya, maklumat tambahan berikutnya. Okey. Nombor 5 6 7. 7. Okey, 7. Peruntukan hutang ragu dikekalkan 2% atas ABT. Ni senanglah. Sebut peruntukan hutang ragu kita dah tahulah. Cikgu conteng kat sinilah. Siapa yang pernah ikuti kelas cikgu, macam ni cikgu ajar. PHR cikgu ajar macam ni. Okey, macam mana nak cikgu tunjuk? Ini adalah dalam imbangan duga. Ujung sini, okey, ini yang asal. Imbangan duga adalah PHR yang asal. Okey, kat sini adalah PHR yang baru, iaitu ABT kali dengan apa? Peratus PHR. Betul pelajar? Okey, nanti pelajar antara ID dengan ABT kali peratus ni pelajar, kita akan berlakunya apa? Pertambahan atau pengurangan. Pertambahan akan masuk belanja, pengurangan akan masuk hasil. Okey? Silver Narubini. Okey. Okey, Vina, saya panggil Vina lah, sedap. Vina Okey, nak tanya soalan terus tanya je Vina. Ada angkat tangan tadi? Okey, terus tanya je. Ada nak tanya, buka mic. Okey, teks pun kalau cikgu sempat. Cikgu nak ulang. Okey, cikgu nak ulang. Okey, cikgu ulang. Ulang yang PHR ni Okey, sebut je peruntukan teragu. Vina nanti pun boleh tengok dekat nak panjang lebar, nak tunjukkan jenis terlebih, terkurang apa semua. Cikgu bagi banyak variasi dalam cikgunya YouTube. Okey, kat sini cikgu buat garisan saja. Okey pelajar, garisan awal ni pelajar ada garisan ke kanan. Memula ialah PHR dalam imbangan duga. ID ni imbangan duga. Ambil dekat imbangan duga. Berapa yang asalnya? Ini dia. Peruntukan hutang ragu 504. Okey, kita jangkakan sebelum ni 504 tak boleh bayar. Tahun lepas yang tak boleh bayar, yang jangkaan kita adalah RM504. Nilai dia RM504. Okey, RM504. Okey, tahun ini kita jangkakan adalah dia kata 2% atas ABT. 2% daripada ABT. Okey, berapa nilai ABT kita? Tengok. ABT, mana ABT kita? Berapa nilai ABT kita? ABT kita berapa? Berapa ribu pelajar? Tengok ABT kita. RM34,200. Okey, RM34,200. Betul, RM34,200. Okey, kalikan dengan berapa? Kalikan dengan berapa? Berapa peratus tadi? 2%. Okey, 2%. Okey, dapatkan nilai. Berapa dapat? 6884. Okey, 684. Okey, dekat sini soalan ni confuse. Kenapa confuse? Cikgu ni ada lagi cikgu ABT ni. Kenapa tulis lain-lain? Sebelum ni tak pernah jumpa pun macam ni. Okey, pelajar. Lain-lain ABT ni pelajar. Yang ABT 34,600 ni adalah pelanggan-pelanggan yang membeli barang niaga kita. Pelajar Yang lain-lain ABT ni pelajar, customer-customer yang berhutang yang bukan berkaitan dengan ABT kita. Yang bukan berkaitan dengan barang niaga kita lah. Lepas tu dia tulis lain-lain. Ada soalan versi soalan SPM sebelum ni, dia tulis nama pembekal. Jadi pelajar keliru. Jadi dia tulis lain-lain, akaun belum terima tu lagi baik lah. Tak apalah dia variasi. Lepas tu pelajar kena buat. Pelajar nanti kalau pelajar ikuti cikgunya kelas ni, kita akan buat banyak. Nanti pelajar boleh kesidambungan. Pelajar tengok. Tengok versi-versi soalan ni. Okey, jadi pelajar kita hanya ambil apa? ABT saja. Bukan lain-lain ABT. ABT saja. Berapa nilai dia? 684. 684 tu yang kita masuk sini. 684. Soalan ni unik 684. ABT kali peratus. Betul? 684. Okey pelajar. Berapa perbezaan? Bertambah ke berkurang? Cuba tengok. Bertambah ke berkurang? Okey, berapa berlaku pertambahan?
Carikan beza. Berapa beza? 180. 180. Bertambah ke berkurang? 154 pergi kepada 684. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Jadi kalau berlaku pertambahan nak masuk ke mana? Belanja. Belanja. Mesti belanja. Jadi 2 kali rekod, 1 kali rekod, 2 kali rekod. Ini masuk mana? Ini masuk dalam AS. Masuk AS. Okey, masuk AS. Okey, jadi cikgu teruskan. Itu sikit lagi nak habis sikit lagi nak habis sabar Okey, jadi masuk dalam belanja nak tulis apa? Apa dia? Dalam buku teks tulis penambahan peruntukan teragu. Nak tulis perkataan lain, pertambahan peruntukan hutang ragu pun betul. Pelajar peruntukan hutang ragu. Mesti tulis penuh. Tulis PHR, salah. Okey Pelajar, berapa nilai dia tadi yang tengah-tengah tadi? Nilai tadi berapa? 180. Okey, bagaimana dapat 180? 684 tolak 504. Bagus punya tu. Boleh belajar 684 tolak 504. Tak muat, cikgu buat 684 tolak berapa tadi? Lupa pula. 504. Okey, berapa dapat tadi jawapan? 180. 180. Tu dia, 180. Alright, ni jalan kerja je. Okey. Sekali lagi, nak masuk mana? Dalam AS. Okey, kat sini kertas cikgu dah tuliskan butiran. ABT tolak peruntukan hutang ragu. Betul? Okey, berapa nilai ABT tadi? ABT tadi berapa? ABT kita kat sini ada. Cikgu terlupa dah. ABT kita ialah 34,200. 34,200. Masukkan dekat dalam kotak pertama. 34,200. Okey, bagaimana dapat peruntukan teragu tadi? 34,200 kali dengan 2%. Okey, berapa pelajar dapat tadi? 684. Okey, tolakkan. Sebab apa tolak? Pelajar, soalan cepu emas sikit. Kenapa tolak 684? Kenapa 684 tu kena tolak? Kenapa pelajar? Dah dapat ABT bersih. ABT bersih tu jawapan satu. Kedua? Jawapan yang kedua? Kontra. Yes, bagus. Tepat sekali. Bagus. Sebab dia peruntukan teragu adalah item kontra bagi apa? ABT. Okey, bagus. Okey, tolakkan. Berapa dapat? Tolong cikgu tolakkan. Tolong cikgu tolak. Berapa dapat? 34,200 tolak 684. Berapa dapat? 33,516. Okey, 33,516. Okey, terima kasih. Minta maaf lah cikgu daripada kat sini ramai je cikgu tak boleh nak sebut nama awak ni. Terima kasihlah kepada yang beri jawapan 33,516. Tak apa, nanti kita buat je. Tak imbang nanti kita cari sama-sama. Okey, selesai habis. Untuk peruntukan teragu. Peruntukan hutang ragu wajib keluar, mesti keluar. Okey, alright. Jadi belajar berikutnya. Okey, setakat ni ada boleh ikut tak? Boleh ikut tak sekarang? Boleh. Okey, last. Okey, maklumat terakhir. Ni sebenarnya ada maklumat tambahan lagi ni. 6, 7, ni 8 ni. Patutnya 8. Tapi dia tak tulis pula. Okey, alright. Okey, 8 ni memo. Okey, kita pasal memo. Memo macam mana nak baca dia? Baca dekat ayat ni. Perkara. Baca dekat ayat ni. Perkara dia panjang pula. Okey, kita tengok baca yang perkara ni. Okey. Apa dia sebut? Jangan tengok nama atas ke bawah ni. Memo bukannya untuk jual beli. Memo adalah untuk antara apa? Perniagaan dengan pemilik. Okey, jadi pelajar, dia tulis apa? Sepanjang tahun perekonomian saya telah menggunakan owner pemilik telah menggunakan wang peribadi saya untuk perkara berikut. Tapi sebenarnya duit ni tambang 2890 dan sewa 15,000. Pelajar, sewa 15,000. Perkara di atas masih belum direkodkan dalam mana-mana buku. Okey pelajar, dia apa maksudnya pelajar? Ini apa sebenarnya? Ini apa sebenarnya? Dia gunakan duit dia tapi untuk kepentingan perniagaan. Pelajar, ini apa ni sebenarnya? Modal tambahan. Yes, bagus. Pelajar, ini ialah modal tambahan. Modal akan bertambah. Bagus. Modal tambah. Okey, dia mesti 2 kali rekod. Modal akan bertambah 2850, 2890 tambah 15,000. Betul, modal akan bertambah. Satu lagi, apa yang kesan dia? Apa dia? Apa lagi kesan dia? Ambilan. Apa dia? Equity pemilik. Okey. Ambilan, betul. Modal itu adalah equity pemilik. Modal itu dan kesan dia dekat modal bertambah. Dah, settle. Okey. Satu lagi belajar yang akan kesan dekat mana?
kesan dia tadi modal ni cikgu akan buat lah. Cikgu modal akan bertambah 2890. Okey, satu lagi modal dua-dua ni modal akan bertambah. Tambah berapa? 15,000. Modal akan bertambah. Kedua pelajar, yang tambah ialah apa? Tambang itu sendiri. Tambang kategori apa pelajar tambang? Tambang kategori apa? Belanja. Okey, dalam imbangan duga. Okey, cuba betul dalam belanja. Okey, dalam imbangan duga ni ada tak tulis tambang? Ada tak? Apa kategori yang kita boleh insert? Ada tak? Pengangkutan. Kita akan buat pengangkutan. Jadi pengangkutan akan bertambah. 6420 tambah dengan berapa tadi? Tambah dengan 2890. Okey, jadi pengangkutan akan bertambah belanja. Okey, satu lagi. Apa dia? Tadi tambah 2 kali. Okey, tambah satu lagi apa? Sewa. Sewa ialah berapa? Sewa adalah belanja. Ada tak sewa sebelum? Cuba tengok sewa. Ada tak sewa? Sewa. Ada tak sewa? Sewa. Ada tak sewa? Tak ada lah. Sewa. Jadi kita wujudkan sewa. Okey, jadi pelajar, yang pertama, pelajar, kita buat satu-satu. Cikgu buat satu-satu dulu. Yang pertama ialah tambang akan bertambah. Belanja. Jadi cikgu buat. Okey, masuk dalam belanja. Okey, tulis apa? Tambang. Jangan tulis tambang. Sebab maklumat tambang tadi tulis apa? Pengangkutan. Kita gunakan pengangkutan. Pelajar, pengangkutan. Asalnya berapa pengangkutan tadi? 6420. Tambah dengan berapa ratus tadi? 2890. Betul tak? Betul, 2890. Okey, betul. Okey, alright. Dapatkan jawapan dia. Berapa dapat? 9310. Okey, 9310. Okey, alright. Selesai. Lepas tu berikutnya apa? Modal akan bertambah. Berapa modal yang sebelum ni? Modal. Cari modal. Mana modal? Modal. Okey, dah ada. Modal dah ada. Modal ada kat sini. Berapa ribu? 155536. 155536. Boleh ingat? 155536. Okey, jadi kita masuk. 155536 betul? Betul. 536. Tambah dengan berapa? Tambah dengan 2890. Okey, 2890. Jadi yang ni yang ada ikut kali. Okey, alright. Selesai. Kedua, tadi dia buat masuk apa lagi tadi? Dia gunakan duit dia sendiri. Sewa. Sewa apa? Sewa tu ialah belanja. Dia telah belanjakan. Jangan sewa diterima. Bukan dia ambil sewa. Pelajar, ini bukan ambilan Kalau ambilan, dia ambil daripada perniagaan pergi ke rumah dia. Sekarang daripada dia punya duit, daripada rumah dia, masuk ke dalam perniagaan, itu dia panggil modal tambahan. Pelajar, sewa. Okey, berapa nilai sewa? Sebelum ni sewa tak ada. Kosong. Tambah dengan berapa tadi? Cikgu pun lupa. Berapa ribu tadi? Sewa 15,000. Jadi masuk 15,000. Sewa 15,000. Okay, berapa nilai dia? 15,000. Okey, apa kesan dekat modal? Modal pun tambah lagi 15,000. Okey, berapa dapat modal yang baru? Tolong cikgu, aku dapat modal yang baru? 173,426. 173,426. Dapat tak? 173,426. Dapat tak? Dapat. Yang lain dapat tak? Dapat. Okey, dapat. Okey, kalau dapat bagus. Okey, kalau dah dapat, dah selesai, pelajar apa nak buat? Okey, pelajar, ini dah tentu lah pelajar 20 markah dalam tangan. Ini 20 markah dalam tangan. Yang pelajar buat. Okey, sekarang nak buat apa ni? Okey, sekarang pelajar kita tengok imbangan duga kita. Kalau pelajar gunakan 2 helai kertas, pelajar buat seperti ini, senang sikit pelajar, cepat sikit. Tapi tak apalah, macam mana cara pun, yang penting konsep betul. Okey pelajar Okey, lepas tu pelajar berikutnya, cikgu nak pakai 2 muka surat. Cikgu, cikgu kat sini. Cikgu pakai 2 muka surat. Cikgu senang sikit nak tunjuk kat awak. Jadi cikgu ni jap. Cicikkan sikit. Tak naklah kecil sangat nanti tak nampak. Okey, jadi pelajar maklumat tambahan tak nak tengok. Kita nak tengok yang ini saja pelajar. Kita nak tengok yang ada dekat sini. Okey pelajar, sekali lalu. Jadi yang ini cikgu terus masukkan dekat sini. Okey, yang ini cikgu besarkan 100. Okey. Jadi cikgu tengok. Okey, pelajar terus cikgu masukkan yang pertama. Sekejap, cikgu punya Telegram ni tak. Sekejap. Okey. Pelajar, okey, pinjaman. Nak masuk mana pinjaman ni? Yang belum masuk kita nak rekodkan sekarang. Yang dah kuning cikgu tak masuk. Okey, yang sekarang pinjaman. Nak masuk mana pinjaman ni? 42,000. Nak masuk mana pelajar?
LS ke LBS? LBS. Okey pelajar. Dia matang belajar tahun yang sama 2019. Jadi maksudnya 2019 nanti penghujung bila kita tak tahu, dia akan selesai. Hutang dia akan selesai. Jadi ini adalah pinjaman jangka masa pendek. Kurang daripada setahun dia masuk mana? Dia akan masuk dalam LS. Jadi cikgu terus masuk dalam LS. Cikgu terus masuk LS Okey, dalam LS nak tulis apa? Cikgu pakai pen biru. Yang tak ada apa-apa cikgu terus buat. Terus pinjaman. Okey, berapa ribu? 42,000. Okey, 42,000 selesai. Okey, yang pertama habis. Yang kedua, peruntukan tak ragu dah habis. Bank kredit. Bank kredit ni ialah apa? AS ke LS? Bank kredit. Bank overdraft. Jadi ini adalah apa? Bank overdraft. Jadi masukkan dalam liability semasa. Bank overdraft. Nak tulis overdraft bank pun boleh. Okey, tak nak tulis overdraft pun tak apa. Tulis bank saja pun boleh. Berapa nilai dia? 9910. Nak tulis overdraft bank pun betul. Dua-dua betul. Okey, selesai. Belajar. Berikutnya, apa lagi? Angkutan masuk. Dekat mana angkutan masuk? Perdagangan. Okey, jadi cikgu letakkan sebelah. Okey, tak apa. Pelajar tengok je cikgu buat pun tak apa. Lepas ni pelajar buat latihan senang. Pelajar review balik jawapan dia. Nanti cikgu print screen, cikgu masukkan jawapan. Okey, tambah dekat sini. Angkutan masuk. Cikgu dah sediakan tapak. Okey, berapa angkutan masuk? Angkutan masuk dia lah 174. Okey. Angkutan keluar. Angkutan keluar ialah apa? Belanja. Terus masuk dalam belanja. Belanja. Nak tulis apa? Angkutan keluar. Ingat angkutan masuk dalam perdagangan. Angkutan keluar dekat belanja. Berapa nilai dia? 1292. Okey, selesai. Okey, tunai dah masuk. Ambilan dah masuk belum ambilan? Ambilan dah masuk ke belum? Belum rasanya. Ambilan belum masuk. Okey, cikgu dah sediakan ambilan. Berapa ambilan? Ambilan adalah dia adalah kontra dengan modal dekat equity milik 17150. 17150. Okey, selesai. Okey, modal dah masuk. Belanja am. Belanja am ialah apa? Belanja am adalah belanja. Masukkan dalam belanja. Belanja am adalah belanja. Belanja am. Okey, berapa nilai belanja am? Satu, ada tak sebelum ni? Tak ada kan? Tak pernah buat kan? 1660. Betul? Belanja am selesai. Insurans dah masuk. Inventory awal. Inventory awal dekat perdagangan. Inventory dalam perdagangan. Okey, inventory awal ketak yang kedua. Berapa nilai dia? 14,300. Okey, habis. Sekali rekod je. Yang mana tak ada maklumat teman akan rekod sekali saja. Okey, berikutnya apa lagi? Lain-lain ABB. Lain-lain ABB masuklah dekat liability semasa. ABB akan masuk dalam tak muat lah kotak cikgu. Tak apalah cikgu tulis je. Lain-lain. Jangan tulis singkatan Account belum bayar. Account belum bayar. Berapa nilai dia? 1,200. Okey, manakala lain-lain ABT ialah aset semasa. Lain-lain account belum bayar. Account belum terima, sorry. Boleh sikit lagi ni nak habis ni. Okey. Belum terima berapa dia nilai? 968. Okey, 968. Okey, berikutnya habis. Cetakan dalam tulis dah hartanah dah belian. Okey, masukkan belian. Cikgu terus masukkan belian. Belian adalah dalam perdagangan. Belian. Berapa nilai belian? 64,200. Okey, selesai. Belanja membaiki. Oh, banyak ni Cikgu belum masuk lagi Belanja membaiki. Oh, muat ke tak muat ni? Belanja membaiki. Okey 3,900. Belanja minta maaf lah Cikgu terus laju je Cikgu terus masukkan je. Okey, lagi apa? Pulangan. Pulangan ada dua. Debit adalah pulangan apa belajar debit? Debit ialah pulangan apa? Jualan. Kredit ialah pulangan belian. Okey, jadi pulangan jualan ialah 466. Okey, nanti bracketkan, tolakkan. Pulangan belian adalah 1290. Okey, bracketkan. Okey, alright. Jadi pelajar nak ulang kaji cepat, pelajar boleh gunakan kertas yang cikgu share dekat situ pun boleh. Print je, lama-lama pelajar buat mahir. Yang penting technical kita nak Okey, habis, selesai. Okey, lepas tu berikutnya apa lagi yang belum masuk? Gaji. Okey, gaji belanja. Gaji adalah belanja. Masukkan dalam belanja. Semua sekali je masuk. Gaji. Okay, berapa gaji? 28,300. Pelajar jangan live dulu Tunggu cikgu bantu cikgu kita tengok imbang ke tak imbang.
ABB last. ABB belum. ABB ialah apa? Liability semasa. Oh, ngam-ngam ah. Oi. Account belum bayar. Oh, pelajar, bila butiran banyak-banyak ni suspend tau. Last kali imbang ke tak imbang? Imbang ke tak imbang? Okey dah, selesai. Okey, semua dah rekod sekali lalu. Dah tak payah semak dah masuk ke belum ke, tak payah. Kita terus saja. Okey pelajar. Sekarang pelajar, cikgu nak gunakan bantuan pelajar. Tolong cikgu kirakan ni. Okey, cikgu besarkan sikit lah. Cikgu besarkan sikit supaya pelajar yang mana mungkin hari ni walaupun tadi tak selesai buat, tak apa. Tolong cikgu kira pun dah dapat ilmu hari ni kan. Okay, berapa dapat jualan bersih? Tolong cikgu, jualan bersih. Cikgu gariskan. Tolong cikgu, berapa dapat jualan bersih? 194 554. 194, 554. Okey, jualan bersih. Okey, dapat. Inventory awal, belian, tolak pulangan belian. Okey, cikgu buat pantas sikit lah Mungkin dah malam dah ni. Okey, tolakkan. Berapa dapat? Tolong cikgu. Belian bersih. 62910. 62910. Okey, alright, selesai. Okey, yang lain belanja belian ni tak ada. Jadi cikgu letak dash je sebab cikgu dah sediakan tapak. Okey, berapa nilai kos belian? Belian bersih tanpa angkutan masuk. 63084. 63084. Okey, alright. Habis. Lepas tu, dapatkan kos barang dijual, inventory awal campur dengan kos belian. Inventory awal plus dengan kos belian. Berapa dapat? 77384. 77384. Okey, alright. Tolak dengan inventory akhir. Tolak dengan inventory akhir. Berapa pelajar dapat? Kos jualan. 59234 Berapa dapat? 59234. Okey, 59234. Okey, selesai. Kos jualan perlu ditolak. Tolak untuk dapatkan apa? Nak dapatkan untung atau rugi kasar. Okey, tengok kat atas tadi. Berapa yang cikgu tulis Sekejap. Okey. Berapa nilai? Okey, nilai dia nampak tak? 194554 tolak 59234. Berapa pelajar dapat? Untung ke rugi? 135 320. Okey, alright. Ini positif jadi dipanggil sebagai apa? Untung kasar. Jangan lupa, ini adalah one off. Maka percuma pelajar dapat walaupun pelajar tak dapat sama. Okey, boleh jelas tak tulisan cikgu ni? Boleh tak? Boleh. Okey, tambah hasil. Hasil terus pindahkan je lah 1650. Okey, pelajar tambahkan terus. Tolong cikgu tambah. Berapa dapat? 136970. Sekejap ada jam lah. Berapa? 136970. Okey, alright. Okey, habis. Okey, yang ni paling banyak pelajar kena kirakan. Okey, tolong cikgu kira. Banyak ni, nampak tak tulisan dia? Okey, daripada 190 tambah semua sampai 28300. Boleh tak dapatkan? Kira lalu. Apa yang mana tadi terlepas-lepas mungkin katakan ni kan, nanti cikgu masuk. Lepas ni cikgu terus masukkan dalam grup. Berapa nilai belanja? Tolong cikgu. 9827 Okey, dapat. Double confirm 98257. Okey, double confirm dapat tak? 98257 dapat? Okey, dapat. Alright, dapat. Okey, tolakkan. Tolakkan, pelajar akan dapat apa? Untung atau rugi bersih. Okey, untung atau rugi bersih. Sekejap, cikgu punya kesel mana? Cikgu punya kesel. Sekejap, Okey, jadi pelajar, berapa nilai kat atas tu? Nilai kat atas cikgu kecilkan. 136970 tolak 98257. Ngam-ngam pelajar. Berapa dapat nilai ni? Tolong cikgu. 38713 38713. Okey, double confirm? Okey, confirm. Okey, ini adalah untung bersih. Untung bersih. Okey, selesai. Untung bersih, jangan lupa kita akan insert kat mana nanti? Untung bersih kita akan masukkan dekat sini. Okey, masukkan sesiap 38713. Ini adalah tambah dengan untung bersih. Okey, sekarang yang last kita akan buat PKK. KABS, ABS biarkan satu saja, biarkan tak payah total lagi dah. KAS, jumlahkan aset semasa.
Berapa dapat jumlahkan aset semasa? Tolong cikgu. Aset semasa. Berapa dapat? Tolong. Tu kira. 57,189. 57,189. Dah berconfirm? Sama tak? Ya. Betul. Okay, alright. Okay, ini padat sikit lah pelajar. Padat sikit minta maaf Yang ini cikgu sediakan ruang tak cukup lah. Okay, LS. Berapa dapat LS? Tolong cikgu. Berapa dapat LS? Pelajar yang ini cikgu nak letak kat bawah ni atas ni lah. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni cikgu nak letak kat atas. Sebab cikgu nak ruangkan bawah tu. Okay, berapa dapat? Tolong cikgu. Sama ya. Cikgu buat ni atas je. Okay, berapa jumlah dia? Tolong cikgu. 92,500. 92 500. 500. Dapat tak? Sekejap Ya. 500. Okey, 92,500. Okey, jadi 92,500 ni adalah apa? Ni adalah jumlah liability semasa. Okey, sekarang kena tolakkan dapatkan apa? Modal kerja. Dapatkan apa? Modal kerja. Modal kerja, apa formula modal kerja? AS tolak LS. AS tolak LS. Okey, tolong cikgu, berapa dapat? Berapa dapat? AS tolak LS, berapa dapat? Modal kerja. 35,311. 35,311. Okey, 35,311 cari imbangan. Imbangan dia tambahkan dengan 230,300. 230,300 tambah 35,311. Berapa dapat imbangan? Nampak tak tadi? Kena kecilkan sikit. Cikgu, yang 35,311 tu negatif. Negatif. Okey, negatif. Dapat negatif. Sorry. Jadi kalau negatif nak buat apa? Tolak. Tolakkan. Berapa dapat? Ruang tak cukup lah. Cikgu terpaksa buat macam ni lah. Ruang dia tak cukup ni. Lemak. Sengit pula gasan cikgu ni. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. Tolakkan. Berapa dapat? Satu mesti pangkat dia mesti 19 sebab 30 dengan 35 berapa dapat? Tolong. 194, 194 989. Okey, 194 989. Okey, selesai. 194 989. Okey, habis. Okey, berikutnya pelajar. Okey, dapatkan equity pemilik. Okey, terus kita buat equity pemilik, terus selesaikan. Jumlahkan modal awal campur dengan untung bersih. Okey, cikgu besarkan semula. Takut tak nampak. Ni penghujung ni, seram ni. Imbang ke tak imbang ni? Okey, tambahkan. Berapa dapat? Berapa dapat? Tolong cikgu tambahkan. Modal awal tambah dengan untung bersih. dapat 212,139. 139. Okey, tolak dengan ambilan. Dapat modal akhir. Berapa dapat? Modal akhir ni adalah pengimbang juga. 194,989. Betul tak? Habis. Imbang tak? Imbang ni dalam Dewan Periksaan menjerit tau. Suka belajar tapi tak menjerit sebab tak imbang. Kan? Tapi bukan belajar sebaiknya macam tu. Nampak tak? Kita buat sistematik. Kalau kita buat sistematik, sekali buat je dah imbang dah. Belajar sebenarnya soalan ni susah sebenarnya. Awak tanya cikgu awak. Sebenarnya 2019 ni kalau soalan susah ni. Kalau pelajar boleh buat tadi, boleh follow satu-satu, insyaAllah. InsyaAllah pelajar. Okey, jadi pelajar. Okey tak? Hari ni bincang soalan ni macam ni boleh? Boleh? Okey, next time pelajar. Atas permintaan. Cuba type sikit. Awak nak belajar topik apa sebenarnya selepas ni? Type sikit, cikgu nak tahu. Perkongsian panjang sikit lah. Tapi kalau ni boleh, tak ada masalah. Cikgu akan buat perkongsian. Lagi? Topik-topik lagi?
Perkongsian ni kadang-kadang sampai 2 jam. Saya takut pelajar-pelajar separuh je yang dapat. Penyata pengasingan, klub. Oh, topik-topik besar-besar ni. Saniza, Sarikat. Okey, yang form 4 pun ada depan ni, dalam ni. Ada tak form 4? Sekarang ni ada tak pelajar form 4 depan saya ni? Ada. Wah, ada. Kesian form 4 tak belajar. Ramai form 4 ni. Okey, next class cikgu selang-selang lah, tapi penyata kewangan ni cikgu akan buat banyak tau pelajar. Cikgu nak semua pelajar mesti pandai penyata kewangan. Boleh pelajar, tapi cikgu selang-seli lah. Okey pelajar. Minggu depan cikgu nak ajar pelupusan. Okey tak pelupusan? Okey. Boleh? Okey. Pelupusan. Pelupusan. Okey. Tengoklah kalau cikgu free hari Selasa ke hari Khamis macam tu lah jadual cikgu. Selasa, Khamis, Ahad cikgu free. Hari tarikh macam tu lah. Okey. Jadi kita jumpa lagi untuk kelas berikutnya. Terima kasih semua. Minta maaf atas tadi line terputus dan sebagainya lah. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, bye. Assalamualaikum. Dan selamat malam semua. Sama. Assalamualaikum. Salam. Cikgu. Okey, bye. Terima kasih banyak, Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.